الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم ومن دعا بدعوته بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقهوا أقوالنا. أما بعد. Muslimin muslimat rahimahumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama rapat bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi yang barakah ini untuk meneruskan perkongsian dari kitab Tafsir Al-Munir. Masih lagi kita surah At-Tin. Surah At-Tin muka surat 300. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, kaifahalukum? Fine, thank you. Alhamdulillah, nahnu bi khair. Kami semua dalam keadaan yang sihat. Jadi perbanyakkan ucapan zikir la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hadis Nabi SAW yang lain menyatakan kalimatan khafifatan 'inda lisan, thaqilatan 'inda mizan, habibatan 'inda rahman. Subhanallah bihamdihi, subhanallahi al-azim. Dua kalimah yang ringan pada mulut untuk kita sebut, tapi berat pada timbangan al-mizan. Bahkan dua kalimah itu disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dalam ucapan subhanallah bihamdihi, subhanallahi al-azim. Jadi zikir-zikir ini adalah zikir-zikir yang mudah kita sebut, ya, tetapi sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab semuanya adalah kalimah-kalimah tasbih, kalimah tahmid, kalimah takbir, membesarkan, memuji, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak mampu kita baca Al-Quran, maka kita berzikirlah. Orang perempuan ada masa dia edisi, ya, Allah sayang Allah bagi cuti. Jadi masa-masa itu kita ambil untuk kita banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah pada pagi ini kita sampai di suku je kot, ya. Sebab saya lulusan sikit. Pagi ni pun saya sebenarnya dari PD. Saya lulusan dari PD. Malam tadi ada budak-budak ni sibuk nak pergi pampir. Pergilah pampir tu. Dia nak naik pusing-pusing, kan? Awak tak boleh nak naik, takut terpusing sampai ke sini. Tapi apa yang saya nak menarik perhatian tuan-tuan sekalian, main pusing tu tak ada jadi masalah pun, ya? Main pukul berubah tu naik tu. Kalau dia nak naik boleh naik berubah. Tapi saya semua kecewa apabila dia ada permainan apa bola tu, tikam lah, bukan tikam tu yang baling bola rotan tu, baling bola, tembak patung, ada yang macam-macam lah. Semua permainan yang sebenarnya judi lah. Tapi yang main tu semua orang kita. Makcik-makcik pun main, boleh-boleh lah, baling tim tu. Tuk kono lah tu. Dah tak kono, duit pun Nabi. Yang kaya orang, bangsa sana. Bangsa dia tak main pun, bangsa kita semua. Daripada kopiah pun main. Alamak. Jadi tak tahu. Dia ada benda yang kita boleh, ada benda yang kita tak boleh. Permainan tu asal tak ada masalah pun, main. Tapi bila melibatkan duit ni, jadi judi lah.
Kalau surau buat tak apa, suruh panggil pampir tu, kita orang sponsor semua hadiah. Mainlah kau tukar kuih. Siapa mana buatlah balik beruang tu, wala tu. Tapi bila kita beli tiket tu, tapi kita tak menang pun, itu dah dianggap sebagai judi. Apa-apa saja pun. Kalau kita buat pertandingan futsal saja pun, kita nak buat futsal. Tapi kita pengaju tak ada masalah. Tapi kalau kita kutip daripada orang ramai, kemudian duit itu kita beli hadiah. Yang menang dapat hadiah, yang tak menang nganggur lah. Tak tengok orang lain menang, kita boleh. Tapi kalau kita kutip duit untuk yuran penyertaan, semua orang dapat baju, semua orang dapat sijil. Untuk tu tak ada masalah. Jadi kita kalau rasa-rasa alah, tak apa ada hal. Kocik punya hal lah, setakat main baling-baling botol tu. Dia bukan isu tu, dia isu nanti normalisasi. Kita akan terbiasa. Jadi tak ada masalah apa ni kalau nak dam duit lagi banyak, sampai ada yang main kasino, sampai ada yang main judi cyber. Itu bunga-bunga kepada merasakan perkara itu normal. Dalam di kocik mari itu dari situ. Main dam Kalau Indian bukan main apa? Dia beli poli lah, tikam. Okay. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita masuk kita punya cerita hari ini, surah At-Tin. Kita hari itu telah baca sama-sama surah At-Tin daripada ayat pertama dan hinggalah ayat yang terakhir, dan kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Kerana buah ini buah yang banyak khasiat. Ya. Buah yang kecil, buah yang ramai masyarakat Arab tahu. Dan buah ini Allah Subhanahu wa taala jadikan banyak khasiat. Baik, kita tengok muka surat 300 itu masih lagi bercerita tentang kita tengok Al-Imam Al-Qurtubi, muka surat peringatan yang kedua. Al-Imam Al-Qurtubi telah mengulas keputusan kes ini. Oh, ini kita tinggalkan dulu. Kita terus masuk peringatan yang ketiga. Yang ini malangnya manusia kerap lupa tentang segala kekuatan, bahkan cuai terhadap keistimewaan yang Allah kurniakan kepadanya. Sebaliknya manusia suka mengikut runtunan nafsu syahwatnya semata-mata, sebagaimana firman Allah, kemudian kami kembalikan dia, tsumma radadnahu asfala safilin. Ini adalah satu penerangan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia yang sebelum itu Allah sebut inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah ciptakan insan ini pada ahsan, sebaik-baik kejadian. Nak compare dengan malaikat sekalipun, kita yang terbaik. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nak compare dengan binatang, lagilah kita yang terbaik. Kata dengan iblis sekalipun, kita yang terbaik. Ya? Ada makhluk Allah cipta bodoh sangat. Iaitulah iblis. Rupa dia selalu buruk dengan perangai dia. Ada yang Allah cipta hampir sama dengan manusia. Ada tangan, ada kaki, ya, ada gigi macam kita. Macam dekat zoo tu, ada orang hutan, nama pun orang. Cuma kita orang tu hutan. Ya. Insan al-ghabah. Orang Arab panggil orang hutan ni al-insan al-ghabah. Orang hutan. Tapi macam mana pun kita juga terbaik sebab kita dikurniakan Allah akal. Malaikat Allah cipta daripada cahaya, bagus, hebat, cipta daripada cahaya. Tetapi malaikat dia tak sama dengan manusia. Walaupun dia boleh taat dengan perintah Allah, tetapi dia bukan manusia, dia bukannya lelaki dan bukan juga perempuan. Dia tidak ada jantina, dia tidak ada nafsu. Sebab tu dia boleh taat. Kita ni kalau tak ada nafsu, semua orang taat kata. Penuh surau.
maka penuhlah tempat-tempat ibadah, sebab semua orang tak ada nafsu. Tapi dengan ada nafsu inilah kita diberi satu cabaran, ujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana untuk kita mendidik nafsu ini. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut thumma radadnahu asfala safilin. Kerana orang manusia ini kalah dengan nafsu dia, sedangkan dikurniakan Allah akal dan juga iman. Dia tidak suburkan iman dia dengan amalan-amalan yang soleh, maka Allah kata kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, iaitu neraka. Masuk dalam neraka asfal pula. Asfal ini maksud paling rendah, paling bawah. A'la paling atas, paling bawah asfal. Asfal asafil. Sebab apa paling bawah? Sebab kita dikurniakan Allah akal dengan iman, tapi kita kalah dengan nafsu kita. Kalau nak compare dengan haiwan, memanglah dia ikut nafsu dia, dia tak malu dan sebagainya. Dia bunuh haiwan yang lain sesuka hati dia. Siapa kuat dia lah raja, sebab dia tidak ada akal. Manusia Allah kurniakan akal, tapi tak boleh nak memandu nafsu dia, maka asfal safili, dihumbankan ke dalam neraka, di tempat yang paling bawah dalam neraka. Ini semua akan berlaku apabila seseorang itu tidak taat kepada Allah dan tidak mengikut para anbiya, tapi tak ikut sunnah, tak ikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun lebih utama jika ditafsirkan seperti yang tersebut, kami akan kembalikan manusia kepada umur yang hina, iaitu tua dan lemah, nyanyuk dan hilang ingatan, setelah mereka menikmati waktu muda yang gagah, petah bertutur dan baik ingatan. Jadi Dr. Wahbah Zuhaili menyifatkan asfal safilin ini juga berlaku di dunia. Kalau di akhirat, asfal safilin ini dalam neraka yang paling bawah. Tapi kalau di atas dunia ini bolehlah ditafsirkan, kata Dr. Wahbah Zuhaili, manusia ini kembali kepada kitaran dia, jadi asfal dia. Bukanlah dia jadi rondah, tetapi dia jadi lemah balik. Dia jadi lupa ingatan. Nyapu. Letak solid sapu kat ketiak. Lepas tu batal cik nyapu tadi. Dia ambil penyodok tu nak sapu sampah ni. Rupanya penyapu tu kat ketiak. Spek mata pakai, cari spek ni. Nano spek ni. Rupa dah ada letak kat di mata. Macam tu lah. Manusia ni dia kembali dah sikit-sikit, gigi makin tak ada nampak, rambut makin putih, dah tak, muka pun dah berpada seribu, dah tak sokang dah. Jadi waktu menikmati muda ni sekejap saja. Jadi sebab tu saya jadi kadang ada seorang pelawak gitu, dia cikgu. Lepas tu jadi pelawak, dia berhenti dia cikgu. Lepas tu saya fikir, ya Allah, glamour ni, muda ni sekejap je. Tapi kalau kita jadi orang yang berilmu, kita sebarkan ilmu, sampai mati pun orang bagi kita cikgu. Dia lagi banyak kita bagi, lagi dia subur. Tapi glamour ni sekejap je. Dan orang suka ni anda lah, sampai masa tidak akan tua dah. Kita tak relevan lah. Orang tak nak panggil lah, dah sonjol. Bayar pun RM20 je sekali berlaku. Contoh lah. Jadi وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ, kata Imam Syafi'i. Siapa nakkan dunia dengan ilmu, siapa nak akhirat pun dengan ilmu. Siapa nak ada dua tadi, dia nak kaya dunia, nak kaya akhirat, fa'alaihi bil'ilm, dengan ilmu juga. Kerana Nabi SAW la yuwarithuna dinaran wala dirhama walakin yuwarithuna al-'ilm. Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi Nabi mewariskan ilmu. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Baik.
Jadi berdasarkan tafsiran yang terdahulu menafsirkan masuknya manusia berkenaan masuk neraka kerana kekafiran segolongan mereka ini adalah pendapat Imam Al-Hasan, Mujahid bin Al-Aliyah bin Zaid dan Qatadah. Oleh itu istisna dalam ayat ini illa alladhina amanu, perkataan itu adalah istisna muttasil, bermaksud istisna yang bersambung. Istisna maksudnya pengecualian, ya. Bila Allah sebut manusia ni terbaik, kemudian Allah letakkan dia serendah-rendah tempat, yang di neraka. Kita fikir semua orang tu kena masuk neraka. Tak, ada ayat selepas itu pengecualian illa. Illa ini bermaksud kecuali. La ilaha illa, tidak ada Tuhan. Kalau kita sebut la ilah, tidak ada Tuhan lah. Ada pengecualian kat situ, dinamakan adatul istisna ataupun huruf istisna illa, kecuali. Selepas perkataan kecuali ada mustathna minhu. Mustathna minhu Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu dinamakan mustathna. Sebab tu kita tak boleh sebut la ilah saja. Kan masa kerja baci, mak kita marah, sebut penuh-penuh la ilah, la ilah. Kan marah macam tu. Sebab masa tu kita tak tahu maksud dia. Bila kita tahu la ilah, mungkin ada Tuhannya, jadi marah mak kita tu. Sebut penuh-penuh la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi illa, nak beritahu illa itu adalah huruf dinamakan huruf istisna. Apa nama ilah ni? Bukannya ilah. Ilah kalau tak ada sabdu ilah bermaksud ke. Tapi kalau ada sabdu ilah, bermaksud kecuali. Baik. Jadi illa alladhina amanu, semua manusia diciptakan Allah terbaik, kemudian dimasukkan Allah ke dalam asfal, tempat yang paling bawah. Itu semua masuk neraka. Illa, kecuali alladhina amanu wa amilu as-salihat, orang-orang yang beriman dan yang melakukan amal saleh, tak termasuk golongan yang asfala safilin. Jadi dia disebut oleh Imam Hasan Mujahid adalah dipanggil sebagai istisna muttasil. Ada kena-mengena dengan ayat yang sebelum. Tetapi tafsiran yang kedua pula mengatakan manusia ini dikembalikan kepada umur tua yang nyanyuk. Ini adalah pandangan Ibnu Abbas, Ikrimah, bukan Ikramah tu, Ikrimah. Ikrimah ni apa? Ikrimah Abu Jahal. Anak Abu Jahal. Dia yang baik. Ikrimah masuk Islam bila? Fatu Makkah. Selepas Fatu Makkah, dia lari ke Yaman, kemudian dipujuk oleh isteri, balik semula ke Makkah dan jumpa dengan Nabi, minta maaf. Nabi maafkan dia masuk Islam. Okey, Dhahab. Ni Dhahab. Siapa pernah dengar nama Dhahab? Kalau main Jumaat kita biasa dengar. Undang. Undang luar. Undang luar sengaja. Mubarak bin Dhahab. Jadi Dhahab ini nama sahabat. Dan juga Nakhai mengatakan istisna di sini istisna munqati', bermaksud terputus. Tadi istisna bersambung. Bersambung tu maksudnya innal ladzina amanu, orang yang beriman dan beramal soleh, dia tak masuk neraka. Sebab nak dikaitkan dengan ayat sebelum tu, Allah kata semua orang insan ini masuk neraka illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali orang yang beriman. Jadi dia kena mengena dengan ayat sebelum. Tapi bagi tafsiran Ibnu Abbas, illal ladzina amanu wa amilus solihat ini dia istisna munqati'. Dia tidak ada kena-mengena dengan ayat sebelum.
Sebab ayat sebelum itu bukan cerita asfala safilin orang masuk neraka, tetapi orang atas dunia ni dia kembali kepada orang yang asfal, yang lemah, yang tua, yang tak larat, yang lupa ingatan. Itu kata tafsiran Ibn Abbas. Ini bukan bermakna semua orang akan menerima nasib yang sama, tetapi sebahagian saja. Maka inilah pilihan pandangan Ibnu Jarir ataupun Ibnu Jarir rahimahullah. Dia merasakan pandangan ini lebih tepat, nak mengatakan manusia ni baiklah ciptaan, kemudian dia akan rotate balik. Dia akan kembali kepada macam budak-budak, kembali tak ada gigi, kembali lupa, kembali nak tagih perhatian, kembali yalah, macam budak-budak, berak atas katil, berak dalam pampers. Tapi masa budak-budak comel lah. Budak tu berak pun dia cium dia. Dah tua bangkok ni kalau berak dalam pampers tak ada pun dia cium lah. Maki kat orang. Sial. Itu bagi anak-anak yang derhaka. Uququl walidain. Anak-anak yang derhaka kepada mak ayah ni macam-macam. Saya bukan nak cerita apa lagi. Kami di Darul Hidayah ni, kami bukannya kompleks penjagaan, pusat jagaan orang tua, bukan. Kami ni adalah pusat pengajian. Tapi saya boleh kata 60% yang hantar mak ayah situ seolah-olah macam nak hantar mak ayah dia mengaji, tapi lepas tak datang tengok. Bila balik kampung sebulan sekali dia tak nak balik. Dia sewa mesti. Kenapa tak nak balik? Maksudnya rupanya dia hantar ke situ secara halus. Kita dulu suci hati buka tu memang untuk mengaji kan. Memang mengaji pun, tapi rupa-rupanya orang dia tak fikir macam tu. Dia fikir dia nak selindungkan niat adus. Sebahagian lah, tak semua. Ada sebahagian dia nak lindung dia punya perangai buruk dia. Dia tak nak lah dikatakan hantar mak ayah ni ke rumah orang tua. Dia kata hantar mengaji. Ada yang ambil kesempatan seperti itu. Kalau tidak dia selalu banjir. Dia pun tak banjir. Sekarang ni banjir tak tahulah. Banyak sebab orang cerita cerita ni tak. Tapi saya kata bila banjir, ada yang tak datang pun ambil mak ayah. Dia kata hantar ngaji. Duit bagi, bayar belum berlaku. Tapi dia tak ambil sana lah. Nangis apa. Jadi saya nak beritahu bahawa sebenarnya manusia ni sampai satu tahap orang tak suka lah. Dia tak ingat dah jasa orang tua tu. Apatah lagi kalau dia jenis ibu ayah dah separate lah masa dia kecil. Duduk dengan mak. Ayah ni sekali-sekala muncul. Bila mak dah tak ada, dia tak nak jaga ayah ni. Jadi dia cari tempat-tempat yang boleh dia letak ayah. Banyak cerita lah. Yang mengaji bagus-bagus. Daripada tak pandai mengaji, banyak mengaji. Daripada duduk, kahwin pula dah dalam tu. Dah 2 kali pula kahwin. Dah 2 perkahwinan berlaku dah. Ingatkan dah tua ni, dia tak heran. Rupanya kami heran lagi. Sampai bergaduh-gaduh tu, cemburu-cemburu. Subhanallah. Kata orang tua kalau dia cinta ni, beri golongan. Baik. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajruhum ghairu mamnun. Ayat yang ke-6. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, untuk mereka ganjaran pahala yang tidak putus-putus.
Maksudnya orang yang beriman kepada Allah dan Rasul serta hari akhirat, melakukan amalan yang saleh seperti tunaikan kewajipan yang fardu dan ketaatan yang lain, untuk mereka pahala yang tidak putus-putus kerana ketaatan mereka yang tersebut. Ini juga bukti bahawasanya amalan kita ini diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjaran yang tidak putus-putus. Walaupun ada hadis yang khusus bercerita 3 amalan yang tidak akan putus, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath, sadaqatin jariyatin aw ilmun yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu." Bila mati anak Adam, terputus amalan. Terputus amalan ni maksudnya terputus dia nak beramal, kecuali 3 perkara. Sedekah jariah dia, nama pun jariah, mengalir sedekah dia. Semalam di Darul Hidayat jam yang macam ni tu, lebih canggih sikit. Ini off time kan. Bagus jam ni. Siapa ada jam ni tu bagus. Dah sebab banjir ya, rosak dah jam tu. Kemudian kita iklan lah, siapa nak wakaf dia jam baru ni. Kita iklan sekejap je, dah ada dah wakaf. Kalau yang besar itu 1,300 lebih yang jadi. Sebab apa? Sebab orang tahu sedekah jariah. Bila dia letak dalam jam tu, orang semayang sebab tengok dah masuk waktu. Berapa ramai yang mengambil manfaat daripada jam. Jadi sedekah jariah dia betul besar. Wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain, dan anak-anak yang saleh yang mendoakan ibu dan ayah dia. Bila kita mati, tinggal anak-anak yang saleh mendoakan kita. Jadi hadis sebut ganjaran yang besar bagi orang yang kematian anak yang saleh. Okay? Anak yang saleh juga mati anak dia, maka nanti dia dituntut kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ganjaran yang besar untuk orang yang kematian anak ni. Sabar. Jadi maknanya tafsiran ini mengatakan bahawa istisna ayat ini adalah mutasil kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, yakni orang yang mampu menghimpunkan iman dan amal, maka untuk mereka pahala yang sangat lumayan. Mereka terselamat daripada masuk ke neraka yang paling bawah dan dapat masuk syurga Al-Darul Muttaqin. Ada satu syurga namanya Darul Muttaqin. Apa maksud Darul Muttaqin? Dar rumah, tempat. Muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, yang banyak amalan soleh ni, Allah masukkan ke dalam Darul Muttaqin. Ini bermaksud amalan yang dilakukan, walaupun selain daripada sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh ditinggalkan, maknanya puasa dia, baca Quran dia, sembahyang fardu yang dijaga ini, berterusan tak pahala dia? Berterusan. Sehingga akan menyelamatkan dia daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan itu menjadikan dia orang yang masuk ke dalam Dar Al-Muttaqin, syurga yang dinamakan Darul Muttaqin. Asfal safilin, neraka yang paling asfal. Ini bermaksud sangat panas. Api yang roket baru itu. Ya, api nak compare api yang paling atas dengan yang paling bawah. Tentulah api yang paling bawah lagi panas. Namun begitu, jika ini bagi orang yang mengambil pandangan tadi adalah istisna muttasil. Ila ladina amanu itu ada kena-mengena dengan asfal safili. Semua orang Allah cipta terbaik, kemudian Allah masukkan ke dalam neraka kecuali orang-orang yang beriman dan soleh. Ini fahaman yang pertama. Jika tidak didasarkan kepada tafsiran makna yang kedua, istisna muqati', seperti mana yang disebut oleh Ibnu Jarir dan juga Ibnu Abbas, tak ada kena-mengena. Ila ladina amanu itu tak ada kena-mengena dengan asfal safilin. Asfal safilin itu maksud Allah adalah orang yang datang dunia ni kembali jadi lemah, kembali jadi tua, kembali jadi lupa ingatan, lupa daratan. Maka
Dianggap istisna munqati' ini menurut kami adalah pendapat yang telah rajih. Yang telah rajih ini yang telah dipilih ya. Dalam hal ini maka maknanya akan tetapi orang mukmin yang bertakwa maka Allah ganjari mereka dengan pahala yang berterusan dan tidak putus-putus kerana kesabaran mereka terhadap pelbagai cubaan Allah seperti ketuaan, kenyanyukan, susah payah, mematuhi perintah setakat yang terdaya padahal keadaan diri mereka lemah dan serta tidak bermain. Yakni mereka mungkin menghadapi gejala lanjut usia macam orang lain, namun mereka pasti akan mendapat ganjaran besar dan atas perbuatan kebajikan mereka. Ya? Ini tafsiran Ibn Abbas ataupun Ibn Jarir mengatakan orang yang dah tua pun dia sekadar dapat beramal ini dengan setakat yang dia mampu, dapat ganjaran yang besar di sisi Allah, itu pahala yang tidak putus-putus. Semua orang jadi tua belaka kecuali orang yang tetap beramal. Walaupun dia dah tua, dia terus beramal istiqamah dengan amalan dia. Ini orang yang dapat ganjaran pahala yang tidak putus-putus. Ini pandangan yang mengatakan istisna munqati'. Ya? Dia masih bercerita lagi berkisah di dunia. Pandangan yang pertama tadi dia dah menggambarkan akhirat lah. Siapa yang tak beramal masuk dalam, siapa yang semua orang manusia masuk neraka kecuali mereka yang beriman. Yang istisna munqati', siapa yang nanti orang akan kembali kepada jadi orang tua, orang lemah, illa allazina amanu. Tetapi walaupun dia lemah, walaupun dia tua, dia masih konsisten beramal dan beriman dan melakukan amalan soleh. Orang macam ini falahum ajruhum ghairu mamnun. Orang yang macam ini dapat pahala yang tak putus-putus. Ini pandangan yang kedua. Jadi kedua pandangan kita boleh ambil belaka. Kita tak menyalahkan mana-mana pandangan. Ini pandangan, tafsiran. Dan tafsiran yang kedua ini sebenarnya yang lebih rajih. Rajih ini yang lebih dipilih. Sebab apa? Dan Dr. Wahbah Zuhaidi ni dia ulama kontemporari rahimahullah. Dia suka sebenarnya mengaitkan dengan apa yang ada atas dunia ni, yang kena dengan diri kita pada hari ini. Bermaksud semua nanti kita akan tua, kan? Semua orang akan tua lah. Tetapi tak semua orang yang tua boleh dapat beramal soleh. Dia akan menjadikan alasan umur dia untuk dia malas, untuk dia bermudah-mudah, untuk dia dia tak boleh lah, dia dah tua, dia gastrik. Masuk bulan Ramadan dah gastrik dah, GERD. Habis semua penyakit dia datang bulan kosong. Tak ramai yang boleh konsisten. Bila Allah uji dengan tua ni, tak ramai yang boleh konsisten. Jangan kata tua, muda pun, masih muda ni pun dah macam-macam alasan. Dia tak sabar dengan amalan ini. Sebab sabar ini bukan sekadar sabar atas ujian, tetapi sabar juga dalam mentaati Allah. Sabar juga untuk tidak melakukan maksiat. Sabar ni ada 3. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok sabar ke tidak kita ni, maka Allah bagi tua dah kamu, sakit lutut dah kamu, tak nampak dah kamu. Tapi dengan tua ini kita masih mampu untuk taat kepada Allah. Falahum ajrun ghairu mamnun. Orang seperti ini pahala dia tak terputus. Walaupun dia tak banyak duit untuk sedekah, dia tak ada ilmu pun, sekadar untuk dia beramal dia pun fikir, aduh aku ni mati besok, aku ni bukan ustazah, bukannya ustaz nak mengajar orang, duit pun tak banyak, anak pun tak ada. Habislah aku cakap atas dunia je lah. Nanti bila mati tak ada lah aku amalan, tak ada lah penyambung amalan aku ni. Sebab Allah Nabi kata 3 je. Anak soleh, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Aku ni sekadar aku boleh duduk diri, lopeh diri. No, Allah kata falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang amanu wa amilu as-salihat, dia beriman dan konsisten melakukan amalan saleh walaupun dia tak mampu untuk sedekah, dia tak ada anak,
Dan dia tak bukannya orang yang alim pun untuk mengajar orang, tetapi dia still dapat pahala berterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Imam Al-Alusi berkata, maka spontan yang dapat diraih dari konteks ayat ini menunjukkan perihal orang kafir pada hari kiamat. Rupa mereka pada hari itu begitu bodoh dan mengerikan, padahal ketika di dunia wajah mereka cantik dan tampan. Ini adalah kerana mereka tidak bersyukur dan tidak menepati tuntutan nikmat tersebut. Allah bagi cantik, Allah bagi lawa, Allah bagi air umrah 3 kali, walaupun air tak pakai tudung. Air kat majlis tahajud pun air gedek, sebab air memang kerja air gedek. Takkanlah air nak bagi tazkirah pula. Contohlah, bukan kat Malaysia, kat Jepun. Jadi orang seperti ini, kita doakan dia dapat hidayah lah, tapi tak bersyukur. Syukurlah Allah bagi lawa. Itu pun dia rasa diri lawa. Orang lain tak rasa pun diri lawa. Dia rasa suara sadap penyanyi nombor 1 kat negara. Sekali Awi kata, kau bercakap pun tak sedap. Alah, kita mengumpat lagi kita tak boleh. Tapi nak beritahu, janganlah perasan sangat. Allah bagi sikit tu syukurlah. Tak payah nak jobor mana. Loreh nak jobor. Kata ni 9 jobor kejam. Syukurlah. Dan tidak mendapat tentang nikmat Allah bagi ni sekejap saja. Bila tak syukur, Allah tarik balik. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukur nikmat aku bagi, Allah tambah lagi. Jadi orang lelaki syukurlah dapat isteri kat rumah tu. Saya syukur Ustaz. Ustaz saya syukur. Bagus. Kenapa tak syukur pun nak? Sebab Allah kata la azidannakum. Nanti Allah akan tambah lagi. Bagus. Jadi kalau nampak suami bersyukur dia dapat diri ni, hati-hatilah juga. Tapi bukannya dia mencari la azidannakum, Allah yang bagi. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, maka azabku sangatlah pedih. Ya. Tapi bukanlah konteks itu saja, syukur ni banyaklah. Imam Ahmad, Bukhari dan Ibn Hibban mentakhrijkan daripada Abu Musa Al-Ash'ari. Beliau meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza maradal 'abda aw safir kataballahu ta'ala lahu minal ajri mathlama kana ya'malu sahihan muqima." Maksudnya kalau ada hamba Allah yang sakit atau dalam perjalanan, yakni bermusafir, maka nescaya Allah tuliskan untuknya pahala yang kerap dibuatkannya ketika beliau sihat atau ketika beliau tidak ke mana-mana. Dalam riwayat yang lain, tambahan daripada beliau berbunyi, bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Baik, jadi orang yang sakit tapi dia redo dengan sakit dia, dia tak dapat nak beramal macam dia sihat. Dia kalau dah kena COVID pula, tak dapat dia pergi surau. Dia biasa pergi surau, dapat solat berjemaah, dapat jumpa imam, dapat ngeteh pula lepas tu dengan imam dia. Dapat baca Quran. Jadi sakit tokak pula, tak dapat baca Quran. Dia redha dengan sakit dia, maka pahala yang dia dapat macam juga ketika dia sihat, dia beramal. Sampai macam tu Allah bagi. Ataupun ketika dia bermusafir, dia tidak dapat beramal seperti mana dia sedang bermukim. Dia dapat pergi ziarah, dia dapat datang masjid surau, dia dapat baca Al-Quran lepas main subuh, boleh dengan kuliah. Tapi bila musafir, tak dapat lah. Dia tak dapatlah nak baca Quran sangat, dia tak dapatlah nak konsisten solat berjemaah, tak dapatlah melazimi di surau masjid. Sebab dia dalam keadaan musafir pun, kerana dia jaga amalan dia ketika dia musafir itu setakat dia mampu. Kerana dia menjaga amalan dia ketika dia sakit, dalam keadaan dia mampu. Masa dia sihat, dia boleh sembahyang diri. Tapi sebab dia sakit, maka dia sembahyang duduk. Maka Allah cukupkan dia punya pahala sama macam dia bersolat ketika dia sihat, ketika dia berdiri.
Sebab falahum ajrun ghairu mamnun. Orang ini orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terus taat kepada Allah walaupun dia sakit, walaupun dia musafir, maka dia dapat pahala macam ketika dia sihat dan ketika dia bermukim. Kemudian At-Tabarani mentakhrijkan daripada Saddad bin Aus, beliau berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ubtaliyat 'abdan min 'ibadi mu'minan fahammadani 'ala ma btalaitahu fa innahu yaqulu min madji'ihi ka yawmin waladat ummah min al-khataya wa yaqulu Rabb 'azza wa jalla inni ana qayyadtu 'abdi hadha wa ibtalaytuhu fa ajru lahu ma kuntum tajruna lahu qabla dhalik. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, mana-mana hamba mukmin yang aku cuba dengan balak, namun dia tetap memujiku. Sakit, kata alhamdulillah, Allah bagi sakit, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa aku. Dalam ketika dia dapat balak, kematian orang yang tersayang, hilang rumah, hilang tempat tinggal, macam-macam, dia tetap bersyukur kepada Allah. Dia masih lagi hidup, dia masih lagi ada kudrat. Ada orang hilang pekerjaan, berapa ramai yang hilang pekerjaan, tapi dia bersyukur. Allah masih bagi dia iman, masih bagi dia akal, kekuatan, dia boleh usaha. Ada sahabat saya, dia cerita, dia ni buka pusat pusat ketagihan dadah, tapi dalam dia gunakan modul Islami kan. Orang kaya, bila anak dia siap dadah, dia tak masukkan ke fasiliti. Dia ada NGO dan pusat-pusat yang dia boleh bayar menggunakan kaedah-kaedah alternatif. Ada seorang brother ni, dia kata kaya, anak keluar masuk dia punya pusatnya. Tapi PKP itu habis semua, dengan rumah, dengan aset-aset dia semua habis. Bini dia pun lagi, anak-anak dia pun lagi. Dia bengkak lah cerita. Daripada jutawan tu bengkak, 1 sen pun tak ada. Sudahnya dengan ayah-ayah yang masuk dalam pusat tu, ayah dia ni yang kaya ni dijumpai berjalan di tengah jalan dalam keadaan tanpa surat benang. Sebab dah tak ada nak terima lah. Kemudian ambil dia, masukkan dia, duduk dengan anak ni, dia bagilah motivasi dan semangat sebagainya. Dia kata, mungkin saya tak boleh diri dia. Lepas tu bila dimotivasikan ni, dia kata alhamdulillah, walaupun dah bankrupt ni, Allah jadi sembuhkan dia balik. Dia ada akal balik. Allah tak ambil pun dia punya iman dia. Muncul Allah tak ambil dia punya iman. Sekarang ni tengah bina balik dia punya kerjaya. Jual itu, jual ini, subhanallah. Tapi sebab orang dah pernah jadi kaya daripada bawah, dia dah tahu jalan untuk dia jadi kaya tu kan. Daripada orang yang dapat kaya selepuk, daripada kecil kaya sampai lah besar pun nak kaya. Orang yang macam ni dia tak tahu macam mana dia nak kaya oleh semua. Dan orang macam ni boleh duduk dalam kaya, duduk dalam penjara pun boleh. Tapi orang ni yang dia susah daripada awal, sekarang ni tengah membina sebidik cara macam dia buat dulu. Banyaklah ceritanya. Saya nak beritahu bahawa saya macam tu sekali pun dah hilang ingatan sekejap lah, dah terlanjang dalam jalan, tapi dia masih bersyukur Allah bagi dia iman balik. Ada lagi iman dia. Kalau tak saya dah mula diri lah. Jadi orang yang seperti ini dalam keadaan diberi oleh Allah ujian balak, dia tetap memujiku. Nescaya apabila ia bangun sembuh daripada demamnya, ia akan bangun seolah-olah baru dilahirkan oleh ibunya,
bersih daripada dosa. Maknanya orang yang sedang sakit, orang yang sedang diuji oleh Allah, macam-macam ujian, dia sabar, dia puji Allah, dia konsisten dengan amalan dia walaupun dia susah. Bila dia sehat, maka dia dapat pengampunan daripada Allah seperti bayi yang baru dilahirkan. Jadi siapa yang sakit, terutamanya, sabarlah, ya? Ini proses Allah nak menyucikan dia. Sabar. Kakak saya, dia hari itu kanser pangkal hidung, macam ni syawik. Bila di kemo, daripada leher ni ke atas saja kemo. Sebab dah buang dia punya kanser, tapi ada sikit lagi, dia kena kemo lah. Bila kemo daripada leher saja ke atas, semua hitam. Dia kulit dia jadi terbakar, bakar. Tapi inilah, orang perempuan ni dia sabar je lebih, sabar. Doa, minta mak doa, hari si pun mak minta mak doa. Dalam keadaan sakit tu jaga makan, minum, suami. Alhamdulillah, Allah bagi dia sembuh. Kulit yang terbakar tu akhirnya melupas. Bila datang kulit yang baru ni, lagi cantik daripada kulit yang lama. Subhanallah. Tapi masih dalam perawatan lah. Jadi orang kalau dibagi sakit, sembuh, kemudian Allah ampunkan dosa, dapat dua. Sembuh pun dapat, diampunkan dosa pun dapat. Allah berfirman pada ketika itu, aku kurung hamba-Ku ini dan aku cuba dia dengan penyakit. Oleh itu, wahai malaikat, tuliskan untuknya apa yang kalian selalu tuliskan pada masa sebelum dia sakit. Jadi beramallah kita konsisten. Besok waktu kita sakit, kita dapat pahala macam kita sihat dan beramal. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah suruh mereka tulis juga, walaupun nanti kita tak larat dan semayang, berdiri sempurna dan sebagainya, kita tak larat pun baca Quran, tapi kita ditulis sebab ini masanya masa kita sihat, kita memang baca Quran, kita konsisten dengan amalan kita. Maka tuan-tuan dan puan rahimahullah, orang ini sebab itu bila dia sihat, dia dapat sihat, dia dapat pengampunan dosa. Tapi kalau dia mati dengan penyakit itu, bawa dia mati, dahlah ketika sakit dia dapat pahala sebagaimana dia sihat dulu. Dan bila dia mati, dia dapat pengampunan Allah. Dalam keadaan mati, dosa-dosanya semua dah terampun. Subhanallah. Jadi bersyukurlah bila kita sakit, sebab Allah kata, aku kurung orang ini. Allah kata apa? Ini ana khayyatu abdi hada. Ini bermaksud Allah bagi attention kepada kita. Dia ni aku kurung ni. Kurung ni maksudnya dia tak boleh sehat macam dulu lah. Dia sakit, dia tak nak boleh beramal lah. Tapi tuliskan untuk dia ni pahala macam mana dia sihat ni. Jadi sebab tu masa kita sihat, beramal lah sebanyak-banyaknya. Sebab nanti bila kita sakit, kita dapat pahala macam kita sihat. Ya? Baik, kita sampai situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada masa akan datang. Apakah tafsiran Ibn Abbas lagi menerangkan huraian hadis yang difasirkan tadi. Mudah-mudahan kita dapat sedikit daripada perkongsian pada pagi ini. Dan yang terlebih penting, kita rahmat dan redha Allah Subhanahu Wa Taala ditandurkan dengan doa khatam Al-Quran, tasbih Al-Qur'an dan surah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.